Jadi tak adalah berdosa Nabi itu. Walau bagaimanapun mereka tetap bertaubat juga. Nabi Adam walaupun tak berdosa, bertaubat 200 tahun lamanya bertaubat dia. Apa doanya, apa taubatnya? Rabbana, lagi zalamna, lagi anfusana, lagi ya Allah, tak tahu kenapa. Wa illam taghfir lana, lagi lanakunanna minal khasirin. Itu taubat, doa taubat Nabi Adam, ya. Begitu juga Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya. Walaupun mereka tak berdosa, tapi mereka tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita ni yang berlambak dosanya. Siapa tak berdosa angkat tangan. Saya nak tengok benar mana kopi orang ni. Nak angkat gambar ni, kamera ada ni. Ada. Ini pun kamera ni. Ini yang depan saya ni kamera ni tengah nak angkat gambar. Orang depan ni ada gambar tu. Tengok. Tapi nak tengok gambar ni mana? Kena tengok dalam YouTube. Bukan malam ni. Esok lusa tengoklah ada gambar. Buka komputer tu, buka YouTube, tulis itu Ibrahim Ista. Ada 100 video lebih tu. Ya, video ceramah-ceramah saya. Tulis itu Ibrahim Ista. Adalah tajuk-tajuknya, berbagai-bagai jenis tajuk. Ya, dalam Islam ni kalau nak belajar Islam dari situ pun boleh. Tapi tak berkatlah belajar dari gambar, tak ada berkat. Yang berkatnya belajar secara live macam ni, ya. Ya. Kita ni banyak benar dosanya. Patut kita bertaubat berapa kali? Nabi Muhammad pun bertaubat berapa kali sehari? Berapa kali sehari dia taubat? 70 kali. Dalam hadis lain katakan 100 kali. Yang 70 kali itu apa kata Nabi? Inni la astaghfirullahal azim fil yaumi wal lailati 70 marrah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 70 kali. Kalau Nabi Muhammad pun 70 kali, kita patut berapa kali? Berapa kali? 70 juta kali patutnya lah. Tapi tak ada suruh 70 juta kali. 70 kali pun boleh lah tu, ya. Pasal kita ni pagi-pagi lagi dah berdosa, ya. Pagi-pagi lu dah nengkin suaminya. Pergilah. Apa tahu pergi masjid orang dah bang. Nengkin aja, udah berdosa. Ya. Lagi dia mah pagi-pagi lu dah berdosa, ngapa? Macam saya lah, pagi-pagi lu dah berdosa, ngapa? Bangkit dari tidur, buka pintu, udah nampak apa? Nampak perih ramai. Tengah jogging tu. Kerana kami ni taman tu taman Melayu. Melayu tu mana ada anjing. Di situ tu tempat favorite. Favorite place for the Amoy to do their daily jogging. Di situlah tempatnya. Cukup ramai benar demo tu jogging. Pakai seluar pendek belakang. Nak pergi ke masjid, start kotor. Udah nampak perih ramai. Ya, tak tengok terlanggar. Tengok jugalah. Berdosa dah tu, ya. Jadi patutnya 70 juta kali sehari taubatnya. Ya. Tapi tak ada suruh 70 juta, 70 kali ikut Nabi. 70 kali lah kita buat. Ya. Itu yang kelima, ya. Yang keenam, ingkar dengan kerasulan rasul-rasul atau kenabian nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran bahawa adalah mereka rasul-rasul dan nabi-nabinya, atau mencerca salah seorang daripada rasul-rasul dan nabi-nabinya dengan cercaan yang tidak layak bagi mereka itu yang dipilih oleh Allah dan sebagai seorang rasul dan nabi. Ingat, ya, rasul tu yang milihnya Allah, bukan kita. Ya, Allah yang memilih mereka sebagai rasul. Tiba-tiba kita cerca, kita hina nabi-nabi itu. Ya, mengatakan macam-macam, kita kritik nabi itu. Itu hari ini ada orang kritik nabi, ada sampai tak percayakan hadis. Itu golongan anti hadis tu, mereka yang ingkar dengan nabi-nabi lah. Tak mau pakai apa hadis pun dia tak mau pakai. Kerana mereka kata Nabi Muhammad tu manusia macam kita juga. Ya, dia tak tahu manusia macam kita tu dari segi kejadian aja. Tapi dari segi keistimewaan mereka tu dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada sebarang dosa, ya. Dipimpin oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda tak pernah pergi sekolah. Tak pernah pergi sekolah tu bukannya sunnah tau.
Allah nak jaga martabat Nabi Muhammad. Allah tak mahu manusia menjadi guru kepada baginda. Kerana kalau ada manusia menjadi guru kepada baginda, guru tu lebih mulia dari dia. Ya tak? Antara guru dan murid, siapa yang lebih mulia? Guru ke murid? Guru lah lebih mulia. Tengok kejap ni Guru ada ayah. Murid-murid dongak je tengok, tak ada ayah pun. Ya? Pasal dia masih itu jadi murid. Kalau nak ayah apa buat? Jadi guru lepas tu. Dalam sini ada lah ayah. Lagi guru ada meja, murid nongak aja tengok guru. Ya. Begitulah. Lain-lain ya. Guru ada apa? Ada bangku, ada kursi, belunjuk, tak ada bersila, kata tengok lengok. Mula ada bersila, betul selemput, betul bersila balik, selemput balik. Pasal apa? Tak ada bangku, tak ada kursi. Itu beza antara guru dengan murid. Allah tak mahu manusia menjadi guru kepada Nabi Muhammad. Sebab itu gurunya siapa? Jibril alaihi salam. Jibril pula siapa ngajarnya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan sunnah ya, tak pergi sekolah itu bukan sunnah, itu special untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tak boleh pertikaikan Al-Quran, tak boleh kita kata Al-Quran itu daripada Nabi. Kerana dalam Al-Quran itu banyak fakta-fakta sains. Ya, yang dikaji oleh ahli-ahli sains. Contohnya kejadian manusia, ya, 40 hari ya, mula-mula nutfah, apa itu nutfah? Air mani. Lepas tu 40 hari jadi alaqah. Apa alaqah? Darah beku. Kemudian 40 hari pula jadi mudghah. Mudghah tu apa? Daging, ya. Sudah 40 hari dah 120 hari baru bersifat budak yang dalam kandungan tu. Dikaji oleh ahli sains, tengok-tengok betul, tepat, perfect. Tak ada kesilapan apa-apa. Mana tahu dik Nabi tu? Nabi ada kan belajar sains? Ada Nabi belajar sains? Dia ada kan lulus LCE sains dapat A ada? Mana ada? Tapi itu membuktikan bahawa apa saja fakta-fakta yang berbentuk saintifik dalam Al-Quran tu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukannya daripada Nabi. Itu satu contoh itu kejadian manusia. Begitu juga kejadian langit dan bumi dan sebagainya. Semuanya tu ada fakta-fakta yang sampai sekarang ni ahli-ahli sains yang handai-handai tak boleh nak mempertikaikannya, ya. Ini menandakan kebenaran Al-Quran. Qasim Ahmad sendiri pun mempertikaikan hadis tapi tidak mempertikaikan Al-Quran. Dia mempertikaikan hadis saja, Al-Quran dia tidak mempertikaikannya. Ya. Baik, itu yang keenam. Ambil satu lagi ya. Yang ketujuh, ingkar mukjizat Al-Quran yang berkekalan hingga pada hari kiamat. Kerana mukjizat Al-Quran itu telah sabit dengan wahyu Allah Azza wa Jalla dan telah melemahkan kafir-kafir Quraisy untuk meniru bahasa Al-Quran yang terselah keindahan susunannya dan jalan bahasanya. Dia ingkar dengan mukjizat Al-Quran itu sebagai mukjizat. Dia kata mana Al-Quran itu sebagai mukjizat, dia ingkar. Sedangkan Al-Quran itulah mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat. Yang lain tu dah tak ada. Macam mukjizat Nabi Musa. Kalau kita dapat dah tongkat Nabi Musa tu, kita empuk ke laut, mau ke jadi highway? Mau ke? Tak maunya. Kita campakkan tongkat Nabi Musa tu, mau ke jadi ular? Tak maunya. Mukjizat itu hanya ketika zaman Nabi Musa saja. Tapi Al-Quran sampai hari ini, Nabi Muhammad dah lama dah wafatnya, tapi masih lagi berkesan hingga hari ini. Boleh tak Al-Quran itu dijadikan perubatan, digunakan untuk perubatan? Boleh. Boleh tak Al-Quran itu dijadikan untuk self-defense, untuk mempertahankan diri? Boleh tak? Boleh. Ya, Al-Quran itu boleh tak kita gunakan untuk dalam peperangan? Boleh tak? Boleh. Saya teringat masa 13 Mei dulu. Jenuh baca Al-Quran. Ya, di antara ayat yang dibaca, la tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, katanya. Itu untuk apa? Untuk halimunan. Nak raib baca itu. Ya, jadi kita entahlah tak diuji ya, tak ada orang menyerangnya. Tapi itulah gunanya Quran tu. Boleh digunakan untuk mempertahankan diri. Di antara yang dibaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lepas tu lagi di antara yang lain apa?
waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Apa tu la yubsirun? Tak nampak, dia tak nampak. Itu ilmu halimunan juga tu, nak ilmu haid. Ya. Kata dia yang dibaca Cik Dat ini di ayatnya entah ya tidak pun ya. Itu kata dia. Maknanya Al-Quran tu boleh kita gunakan untuk perkara-perkara mempertahankan diri dan sebagainya ya. Itulah mukjizat. Ya. Dan Quran tu kita baca tak pula jemu-jemu. Lagu yang lama-lama kalau kita nyanyi hari-hari jemu ke tak? Tapi Quran ada jemu. Ada orang jemu membaca Al-Fatihah, ada. Ya. Ada orang jemu membaca apa lagi? Qul huwallah, ada. Tak ada. Kita boleh baca sampai hari kiamat. Dia akan tetap diminati. Ya, tetap disukai, tetap disanjungi. Itu di antara mukjizat-mukjizat Al-Quran. Tiba-tiba golongan ini engkar tentang mukjizat Al-Quran. Dia kata tak kekal. Kerana mukjizat Al-Quran itu telah sabit dengan wahyu Allah Azza wa Jalla. Quran tu wahyu Allah Ta'ala yang telah melemahkan kafir-kafir Quraisy untuk meniru bahasa Al-Quran. Ya. Itu sebab Allah cabar. Kalau kamu ragu-ragu, kamu buatkan satu surah seperti Al-Quran. Tak boleh buat pun ya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Sekiranya kamu tak boleh buat dan memang pun kamu tak boleh buat, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kamu akan neraka yang bahan pembakarannya adalah manusia dan batu-batu ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, apa cabar Allah? Fa'tu bi suratin min misli. Kamu jadikanlah satu surah yang serupa dengan Al-Quran. Boleh tak? Tak boleh. Ramai orang dah cuba tapi tak berjaya juga ya. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Kamu carilah pembantu-pembantu kamu yang lain daripada Allah Ta'ala. Carilah cendekiawan, profesor. Carilah untuk membantu kamu membuat satu surah daripada Al-Quran. Ya? Jika kamu itu orang yang benar. Allah cabar manusia. Tapi sampai sekarang ni tak boleh ya. Itu yang Allah kata fa illam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat, walal taf'alu, memang pun kamu tak boleh buat, takutilah kamu akan neraka yang bahan pembakarannya adalah manusia dan batu-batu berhala. Jadi itu boleh menyebabkan kita jadi kafir. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, apa tu? Udahlah tu ya. Bulan depan kita baca yang ke-8 ni. Ya, itu kerana dia panjang ni. Ada ayat Quran apa lagi ya. Lepas itu baru yang ke-9. Insya-Allah itu akan kita baca pada bulan hadapan. Malam ni udahlah itu. Dan saya minta maaf kerana lambat datang tadi ya. Bukan sengaja lambat, tidak, hujan yang amat lebat. Ya. Dia punya visibility-nya dari sini ke tiang tu aja, itu je nampak, lain tak nampak. Tengok lain tu je, lain tepi tu je nampak ya. Kalau tidak tak nampak. Mujur tak berlanggar, mujur tak masuk parit. Ya. Itu kerana lambat datang tadi. Tidak, saya bukan dari jauh datang, dekat. Petang tadi ngajar di Kota Baru. Kota Baru tahu? Bukan Kota Baru Kelantan. Kota Baru Koping ya. Dari Kota Baru tu datang kemari. Patutnya dah sampai lama dah. Tapi tak boleh. Ya. Lari korang dari 40 saja. 40 kilometer, bukan 40 batu sejam. Ya. Jadi sampai sini sudah habis, orang dengar orang tengah berdoa. Hati nak kencing pula dulu. Udahlah lambat ya. Jadi sekian dulu, ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.